Baru-baru ni, Malaysia dikejutkan dengan misteri ketukan di pintu. Tapi bila pintu dibuka, tak ada sesiapa pun kat luar. Ada yang mengatakan orang nak menguji ilmu. Ada juga yang cakap roh tak aman. Tapi kali ini aku nak cerita hantu raya yang mengetuk pintu. Hantu raya ni, dia handal kalau tuan dia handal. Dia akan membunuh kalau tuan dia suruh bunuh. Dia ikut je apa yang tuan dia suruh. Orang yang bela hantu raya ni, dia ada banyak tujuan. Antaranya, dia nak kuat, kebal, cantik, biar orang tunduk dan gerun dengan dorang. Kisah ni kisah lama. Tentang guru silat yang mati dibunuh oleh hantu raya yang dipelihara oleh guru silat yang dengki dengan dia. Kisah ni berlaku 40 tahun yang lepas. Tentang dua orang guru silat, Ramli dan Megat. Ramli ni dia handal dan terkenal dalam persilatan. Dia selalu tunjuk kehebatan dia, kekuatan dia kat orang kampung. Semua orang kenal dia. Lain pula dengan Megat. Megat ni dia tak menonjol dan merendah diri. Dia cuma seorang guru silat yang biasa, mengajar murid-murid dia. Nama-nama dalam cerita ni bukan nama sebenar. Semuanya bermula di majlis kenduri kahwin. Masa tu majlis tu adakan persembahan silat. Si Ramli ni dia pergi cabar Megat ajak bertanding silat. Si Megat ni pun terima cabaran Ramli. Dalam perlawanan tu, Ramli tewas di tangan Megat. Dia tak boleh terima kenyataan. Bagi dia maruah dia dah tercalar. Selepas dia kalah, pandangan orang kampung kat dia pun mula berubah. Orang kampung mula pandang tinggi dekat Megat sebab mampu kalahkan Ramli yang dikenali sebagai orang kuat. Beberapa hari lepas tu, tiba-tiba Megat jadi gila. Dia cakap sorang-sorang, gelak sorang-sorang. Tapi satu hari tu, tiba-tiba Megat ni mengamuk. Orang kampung terpaksa ikat dia dengan tali yang sangat tebal. Dengan sekali rentap, tali tu putus. Lepas tali tu putus, Megat ni tenang sekejap. Masa tu, mereka ikat dia dengan rantai besi kapal pula. Tapi bila datang gilanya, dengan sekali rentap, rantai besi tu boleh putus. Orang kampung fikir Megat ni jadi gila sebab tak mampu bawa ilmu persilatan yang dia belajar dari 7 orang guru silat. Orang-orang tua kampung yang arif tentang ilmu persilatan ni, dia suruh ayah Megat pergi cari guru silat 7 orang tu untuk datang dan ambil balik ilmu yang diorang pernah bagi kat Megat. Hanya 5 orang sahaja gurunya yang datang ambil balik ilmu batin mereka. 2 orang lagi guru silatnya sudah meninggal dunia. Lepas tu Megat pun sembuh seperti sedia kala. Tapi ada seorang guru silat Megat pesan, lepas ni jangan buka gelanggang. Akan ada malapetaka yang jadi. Setahun selepas Megat sembuh, dia buka gelanggang semula. Dia tak endahkan amaran yang guru silat dia bagi. Malapetaka pun bermula. Selepas 2 bulan Megat buka gelanggang, badan dia mula lemah. Dia tahu ada hantu raya yang cuba bunuh dia dan dia tahu siapa tuannya. Satu kampung tahu yang si Ramli ni bela hantu raya. Sebenarnya, kalau 5 orang guru silat Megat tak ambil balik ilmu mereka, hantu raya yang dihantar Ramli takkan mampu kalahkan Megat. Anak murid Megat ada 40 orang. Oleh kerana dia rasa dia tak mampu berhadapan dengan hantu raya seorang diri, dia meminta anak muridnya bergile-gile berjaga dalam rumahnya. Setiap malam, ada 5 orang anak murid Megat akan berjaga dalam rumahnya. Salah seorang murid Megat cerita tentang pengalaman dia jaga rumah Megat. Nama dia Ehsan. Ehsan cerita selepas maghrib, mereka akan pergi ke rumah Megat. Mereka akan berjaga sehingga subuh. Untuk mengetahui bila hantu raya tu datang, Megat letakkan ayam yang sedang mengeram telur di atas beranda rumahnya. Bila nampak hantu raya tu datang, ayam tu ingat hantu raya nak ambil telurnya. Sebab tu dia marah dan mengeluarkan bunyi.
Jam dah menunjukkan 11 malam. Tiba-tiba Ehsan dan kawannya dengar bunyi yang pelik dan menyeramkan. Lepas tu, kedengaran bunyi ayam dia beranda. Megat bagi tahu anak muridnya, hantu raya dah datang. Tiba-tiba, ketukan tu sangat kuat sampai bergegar pintu. Ehsan pun buka pintu. Tapi tak ada sesiapa pun kat luar. Ehsan pun ajaklah seorang kawan dia, teman dia pergi cari siapa yang ketuk. Tapi Megat halang, cakap jangan. Korang bukan lawan dia. Kemudian, Megat bagi satu tongkat dekat Ehsan. Dia pesan dengan Ehsan, kalau ada hantu raya yang masuk, kau pukul dia dengan tongkat ni. Hantu raya tu naik atas bumbung. Mereka boleh dengar bunyi sayap yang sangat kuat. Sesekali, mereka dengar bunyi orang berjalan atas atap zinc. Salah seorang kawan Ehsan yang berani pun pergilah buka tingkap nak tengok. Dia nampak hantu raya tengah panjat pokok dengan mata yang merah, seakan cabar mereka keluar dari rumah Megat. Kadang-kadang hantu raya tu ganggu mereka dari bawah rumah. Mereka boleh dengar bunyi kain batik seperti dikoyakkan dengan nyaring. Bunyi seperti orang berjalan bawah rumah dan bunyi-bunyi yang menyeramkan. Gangguan yang hantu raya tu buat sangat ganas sehingga menyebabkan semua anak muridnya berpeluh dan menggigil ketakutan. Gangguan tu berlarutan sampai 2 bulan. Selepas tu, tiba-tiba gangguan tu berhenti. Megat dah tak suruh anak muridnya berjaga di rumahnya. Itu semua taktik Ramli. Dia nak tunggu Megat selesa. Masa tu baru dia hantar hantu raya tu untuk bunuh Megat. Berapa hari lepas tu, isteri Megat nak kejutkan Megat untuk solat subuh. Masa tu, dia perasan suami dia dah sejuk dan tidak bergerak lagi. Megat ni orangnya akan sentiasa pakai songkok walaupun masa tidur. Tapi pagi tu, yang peliknya, songkok Megat berlubang tapi kepala Megat tak ada apa-apa kesan lebam pun. Paling mengejutkan, bila tukang mandi jenazah mencuci alat sulit Megat, dia terkejut. Cuma ada 1 telur sahaja. Orang kabur pasti Megat dibunuh oleh hantu raya yang dipelihara oleh Ramli. Sampai hari ni Ehsan masih lagi bersedih bila ingatkan kisah tragis yang menimpa guru silatnya. Sampai sekarang bila dia dengar bunyi ni, bulu roma dia semua tegak, menandakan kisah ini masih segar di ingatan Ehsan. Kita sebagai umat Islam, jangan berkawan dengan syaitan kerana mereka akan menyesatkan kita sehingga hilang kemanusiaan.